Apa kesalahan di bawah Seksyen 405 Kanun Keseksaan yang menyebabkan seseorang itu didakwa di bawah Seksyen 405 Kanun Keseksaan mendefinisikan pecah amanah sebagai satu jenayah. Apa jenayah pecah amanah ini? Barang siapa yang dengan apa-apa cara telah diamanahkan dengan harta sama ada sendirian atau bersama dengan mana-mana orang lain atau dengan kuasa atau harta dengan curangnya menyalahgunakan harta itu atau menjadikannya bagi kegunaan sendiri atau dengan curangnya menggunakan atau melepaskan harta itu dengan melanggar apa-apa arahan undang-undang yang menetapkan cara bagaimana amanah itu kena disempurnakan atau apa-apa kontrak di sisi undang-undang yang nyata atau yang disifatkan ada yang ia telah buat mengenai penyempurnaan amanah itu atau dengan sengaja membiarkan mana-mana orang lain berbuat demikian itu adalah melakukan pecah amanah jenayah. Hatta yang menjadi hal perkara dalam siasatan ini adalah wang dalam Yayasan Akal Budi. Pihak pendakwaan akan berhadapan dengan kesukaran untuk membuktikan bahawa Datuk Seri Zahid melakukan perbuatan itu dengan niat curang. Kenapa? Kerana tiada keterangan yang membuktikan yang Datuk Seri Zahid menggunakan duit dalam Yayasan Akal Budi dengan membelakangkan ahli lembaga pengarah yang lain. Kesemua perbelanjaan tersebut dibuat dengan pengetahuan mereka semua. Sebahagian besar sumber kewangan Yayasan Akal Budi ini adalah sumbangan Datuk Seri Zahid sendiri. Di bawah Seksyen 16A, B, Akta SPRM 2009. Semasa Datuk Seri Zahid menjadi Menteri Dalam Negeri pada tahun 2013, beliau dikatakan telah mempengaruhi beberapa keputusan dalam pelantikan kontraktor bagi pelaksanaan projek milik agensi di bawah KDN. Namun, pelantikan Profound Radiance Sdn Bhd sebagai pengendali pusat sehenti setempat OSC permohonan visa Malaysia di Pakistan dan Nepal, pelantikan Data Sonic Technology Sdn Bhd bagi memperolehi pembekalan chip pasport 5 tahun atau 12.5 juta chip akan dimasukkan ke dalam halaman biodata polikarbonat pasport Malaysia untuk Jabatan Imigresen Malaysia secara rundingan terus. Mengikut DPP Akram, tuan-tuan, tiada keterangan menunjukkan Datuk Seri Zahid membuat keputusan untuk melantik syarikat Profound Radiance Sdn Bhd dan Data Sonic Technologies Sdn Bhd sebagai pelaksana. Datuk Seri Zahid bertindak sebagai menteri ketika itu mengikut syur yang diberikan oleh pegawai-pegawai kerajaan yang berkenaan sebelum keputusan melantik dibuat secara sebulat suara. Membantu syarikat Maestro Kenny IT Consultant and Services untuk mendapatkan projek-projek MyEG bawah kendalian KDN. Mengikut DPP Akram, cek-cek yang diberikan tiada kena mengena dengan projek MyEG. Sebaliknya, diberikan atas sebab tujuan amal dan kebajikan. RM250,000 adalah satu pinjaman diberikan kepada seorang bernama Datuk Nasai dan tiada kaitan dengan Datuk Seri Zahid. Di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Amla pula, mengikut DPP Akram, keterangan yang ada tidak mencukupi bagi membuktikan apa-apa kesalahan predikat ke atas Datuk Seri Zahid. Secara langsung, tidak dapat membuktikan bahawa duit yang dimasukkan ke dalam akaun Tuan Louis & Co tersebut adalah hasil daripada aktiviti haram dan tiada kesalahan pengubahan wang haram yang boleh dibuktikan ke atas Datuk Seri Zahid. Persoalan dia, kenapa Tommy Thomas masih meneruskan pendakwaan ke atas Datuk Seri Ahmad Zahid? Pada pandangan saya, ini tidak lain tidak bukan, tuan-tuan, adalah satu pendakwaan terpilih, berniat jahat dan bermotifkan politik untuk mencalarkan imej Datuk Seri Zahid kerana Datuk Seri Zahid enggan untuk membubarkan UMNO dan menyertai bersatu seperti mana yang diminta oleh Tun Dr. Mahathir. Itu sebab 10 hari selepas beliau berjumpa dengan Tun Dr. Mahathir, beliau telah dihadapkan dengan 87 pertuduhan ini. Saya yakin hari ini satu Malaysia dah tahu tentang perkara ini. Saya harap Peguam Negara dapat membuat keputusan yang betul dengan menggugurkan pendakwaan terpilih sama ada terhadap Datuk Seri Zahid, terhadap Datuk Seri Najib atau pemimpin-pemimpin UMNO yang telah dianiaya ketika Mahathir berkuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.